Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Faris Daniel dalam program Cerita di Sebalik Berita. Cerita petang ini kita ingin kupas mengenai isu yang seolah-olah kita tidak tahu di mana penyelesaiannya, iaitu isu gaji minimum. Tak ada cara mudah untuk kita bercakap soal gaji ini kerana kita tahu ekonomi kita sekarang sedang mahu pulih dan juga kita masih berdepan dengan masalah kekurangan pekerja. Namun jika kita tidak bercakap mengenai hal ini, kita tidak tahu apa yang perlu kita lakukan. Dan sebelum ini, Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MBF berpendapat bahawa sekarang bukanlah masa yang sesuai untuk melaksanakan kenaikan gaji minimum di Malaysia susulan ketidakstabilan ekonomi syarikat-syarikat yang beroperasi dalam negara. Jadi kita nak ulas perkara ini bersama dengan kita sekarang ini adalah penganalisis ekonomi daripada Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Faris. Doktor, terawal sekali apa komen Doktor mengenai kenyataan MEF ini sendiri, Doktor? Ya, apabila kita melihat kenyataan MEF bahawa sekarang bukanlah masa sesuai untuk melaksanakan kenaikan gaji minimum di Malaysia, saya melihat pandangan mereka itu datang dari satu sudut lain yang kita harus faham. Pertama, kalau nak cakap tentang ketidakstabilan ekonomi, tahun lepas kita dah lihat daripada laporan Bank Negara Malaysia bahawa prestasi KDNK negara kita adalah sekitar 3.1% pada suku tahun keempat tahun lepas 3.6, tetapi secara keseluruhan lebih kurang 3.1%. Namun pada tahun ini banyak pihak berjangkakan kita punya pertumbuhan KDNK akan meningkat sekitar 5 hingga 6%. Oleh itu ada peluang potensi untuk melaksanakan kenaikan gaji minimum. Namun apa yang MEF letakkan di dalam kenyataan mereka bahawa mereka kebimbangan mereka adalah kenaikan gaji minimum yang dilaksanakan secara pukul rata, iaitu merangkumi semua jenis sektor industri, semua lokaliti, luar bandar, dalam bandar, tidak mengira negeri. Kerana kita faham bahawa bukan semua industri ataupun perniagaan yang kata telah pulih sepenuhnya daripada pandemik ini, dan gaji minimum sekarang ini pun dia bergantung kepada lokasi. Kalau di bandar 1,200, kalau luar bandar 1,100. Dan saya lihat isu kenaikan gaji minimum ini kalau mahu dipertimbangkan, ianya harus mengambil kira faktor-faktor ini, bergantung kepada di negeri mana, sama ada di dalam bandar atau di luar bandar perniagaan itu terletak, dan juga yang lebih penting juga dari segi industri, kerana bukan semua industri mampu, dan juga jenis perniagaan itu. Kalau kita lihat perusahaan mikro, kecil, sederhana mungkin tidak mampu menaikkan hingga 1,500 seperti yang diminta, tetapi saya yakin syarikat tersenarai di bursa, syarikat persendirian yang mempunyai aset berjuta-juta ataupun keuntungan berjuta, mereka mampu untuk menaikkan gaji minimum mereka kepada 1,500 sebagai contoh. Jadi saya lihat kenyataan MEF tu dia pukul rata, tapi sebenarnya ada ruang untuk meningkatkan gaji minimum bergantung kepada lokasi, industri dan juga jenis perniagaannya. Dan juga Doktor fahamkan kami bagaimana kenaikan gaji minimum ini dapat membantu meningkatkan produktiviti pekerja dan seterusnya mungkin mampu menyokong untuk meningkatkan ekonomi negara, Doktor. Ya, apabila kita melihat gaji 1,200 itu sebenarnya amat rendah, bawah daripada had kemiskinan. Dan kalau mereka yang katakan bekerja di Lembah Kelang ataupun di bandar dan mempunyai gaji 1,200 memang tidak mampu untuk menampung kos sara hidup di bandar. Dan apabila ini berlaku, kemungkinan untuk mereka tidak mampu menampung kos sara hidup itu adalah tinggi dan terpaksa dibebankan dengan hutang, ataupun mungkin kena bekerja 2-3 pekerjaan dalam satu hari. Dan apabila ini berlaku, dia bukan sahaja mungkin akan membantu kewangan mereka, tapi ia akan memberi kesan yang agak negatif daripada kesihatan fizikal mereka, kesihatan mental, stres, tekanan kerana terpaksa bekerja lebih masa dan juga dibebankan dengan hutang. Sekurang-kurangnya kalau kita mampu menaikkan gaji minimum ini, mungkin mereka tidak perlu risau tentang bebanan hutang ataupun tidak perlu kerja 2-3 kerja satu hari dan akan dapat fokus kepada pekerjaan mereka. Dan inilah yang
kita harap akan dapat membantu meningkatkan produktiviti pekerja sebab dia orang boleh fokuskan kepada satu kerja yang memberikan gaji yang cukup untuk menampung kos sara hidup mereka. Semalam Doktor, semalam Aon umum kenaikan gaji pekerja mereka kepada RM1,500 sebulan berbanding RM1,200 sebelum ini dan ia telah berkuat kuasa sejak 1 Januari lalu. Dan itu adalah salah satu inisiatif syarikat rangkaian pasar raya itu sendiri. Jadi, bagaimana ini mampu memberi impak positif kepada ekonomi kita, Doktor? Ya, kita pujilah tindakan Aon untuk menaikkan gaji pekerja mereka tanpa disuruh oleh kerajaan melalui inisiatif sendiri. Dan seperti yang saya sebut tadi lah bahawa ada setengah jenis perniagaan di dalam industri tertentu mereka mampu untuk melaksanakan kenaikan gaji minimum ini. Kita lihat semasa pandemik ini pun syarikat dalam industri kewangan, dalam teknologi, dalam healthcare dan juga retail pun sebenarnya mampu menaikkan gaji sedemikian rupa. Dan kalau kita nak cakap tentang impak positif yang pertama kita akan nampak adalah impak secara langsung kepada pekerja tersebut. Mereka akan orang kata bersyukur dan akan lebih bekerja keras dan ini akan meningkatkan produktif syarikat dan akan membantu jugalah dari segi hasil dan pendapatan syarikat. Dan selain daripada itu, ia juga akan memberi impak positif kepada masyarakat sekeliling sebab dengan kenaikan gaji itu, ia akan memberi lebih banyak orang kata disposable income ataupun lebihan pendapatan. Pekerja-pekerja ini bila dapat lebihan pendapatan, mereka akan berbelanja dan mereka akan meningkatkan aktiviti ekonomi di persekitaran di sekeliling perniagaan tersebut dan juga di komuniti sekitar. Dan kalau satu syarikat saja buat ni mungkin impak positifnya lebih kepada setempat. Tapi kalau satu kawasan kebanyakan industri menaikkan gaji, ia sudah tentu akan mampu memberi impak positif kepada ekonomi dari segi merancangkan aktiviti ekonomi seperti pertukaran barangan dan perkhidmatan kerana pekerja ataupun rakyat mempunyai wang lebihan untuk dibelanjakan. Dan juga Doktor, apa sebenarnya yang mungkin menyukarkan proses kenaikan gaji minimum ini? Apa yang mungkin rakyat sukar untuk faham benda ni? Perlu penilaiannya macam mana sebelum ia dinaikkan dan kerana ada yang mengatakan bahawa apabila ekonomi kita is doing good, KDNK pula yang tinggi dan sekarang ini pula sebabnya adalah ekonomi kita masih belum pulih sepenuhnya. Jadi apa indikator untuk tahu yang kenaikan gaji itu boleh dibuat, Doktor? Okey, pertama kita kena tengok daripada dua sudut lah, daripada sudut pekerja dan juga daripada sudut majikan. Kalau kita tengok dari sudut pekerja, memang kalau kita lihat statistik Jabatan Perangkat Malaysia sebagai contoh, purata perbelanjaan isi rumah di negara kita ni sebenarnya tinggi. Purata peringkat nasional lebih kurang 4,500. Tapi kalau yang duduk dekat Kuala Lumpur tu purata berbelanja isi rumah sebulan 6,900, Selangor 5,800. Jadi bayangkanlah dengan gaji 1,200 macam mana mereka nak menampung kos sara hidup yang tinggi. Selain itu, kita kena faham sejak 10 tahun dulu, maknanya bila kita lihat purchasing power ataupun kemampuan wang mata wang kita untuk membeli barangan sebenarnya telah merosot sebanyak 16.7%. Ini bermakna barangan yang kita boleh beli 10 tahun dulu dengan sekarang kita tak mampu nak beli sebab kuasa membeli telah merosot sebanyak 16.7%. Apabila kita lihat di sini kita fahamlah bahawa gaji yang statik yang begitu rendah 1,200 ini memang tidak akan dapat membantu pekerja untuk meningkatkan ekonomi ataupun pendapatan mereka. Dan kalau kita nak kata pula tentang perniagaan, bukan semua industri yang telah orang kata pulih. Kita lihat industri yang bergantung kepada pergerakan pelanggan dan juga dari segi kemasukan orang daripada luar macam seperti pelancong dan sebagainya, industri hospitality, transport dan juga pelancongan masih lagi terkesan teruk. Untuk memaksa mereka menaikkan gaji minimum mungkin akan menyebabkan mereka akan orang kata lebih terkesan jatuh muflis dan sebagainya. Oleh itu saya melihat banyak perincian harus dilakukan, pertama dari segi keperluan pekerja itu sendiri, tetapi yang lebih penting
untuk meneliti kemampuan setiap perniagaan dari segi setiap industri itu, yang mana yang mampu, yang mana yang tak mampu. Yang kita tak boleh buat sekarang pukul rata lah. Kita tak boleh kata semua kena naik, tidak kira mereka ni masih kukuh ataupun tidak kewangan mereka. Dan terakhir sekali, mungkin seminit terakhir ni, bila agaknya isu gaji minimum ini boleh selesai, Doktor? Secara ringkasnya. Okey, isu gaji ni dah lama, bertahun-tahun, dan semasa pandemik ni kita sedarlah bahawa kita tidak boleh terlalu bergantung kepada pekerja asing dan kita harus menumpukan kepada pekerja tempatan. Tetapi bila pekerja tempatan kita kena mula memikirkan menaikkan gaji minima ni, kerana pekerja tempatan dia terpaksa menampung kos sara hidup yang tinggi. Kalau pekerja asing duduk di asrama, mereka tak terkesan sangat. Oleh itu keperluan untuk menaikkan gaji minimum ni adalah amat penting untuk memastikan bahawa kita dapat mengurangkan kebenaran kepada pekerja asing, memberi kuasa membeli yang lebih tinggi dan lebih produktif kepada rakyat tempatan, dan juga memastikan bahawa dengan peningkatan produktiviti oleh pekerja kita ni mampu juga meningkatkan ekonomi kita dengan lebih positif. Terima kasih Dr. Ahmad Razman. Beliau merupakan penganalisis ekonomi Putra Business School daripada UPM yang menceritakan apa jangkaan kita berkenaan dengan isu gaji minimum ini bila ia boleh diselesaikan. Itu sedikit perkongsian daripada Dr. Ahmad Razman. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.